أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجاملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang dihormati lagi dimuliakan Al-Fadhil Tuan Imam Al-Fadhil Tuan Bilal yang berusaha, lagi dikasihi, lagi dihormati barisan ahli lembaga pengurusan Masjid Abidin Masjid Negeri Kuala Terengganu, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, hadirin dan hadirat yang diberkati Allah sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu dan bersama-sama pada malam ini bagi meneruskan lagi perbincangan kita seperti biasa menerusi kitab Risalah At-Tauhid dalam membicarakan ilmu tauhid dan juga ilmu akidah. Mudah-mudahan sama-sama kita beroleh kemanfaat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung perbincangan kita muka surat 54. Muka surat 54. Kita Risalah Tauhid versi Jawi punya. Hari ini kita masuk berkenaan dengan huraian sifat uluhiyah, berkenaan dengan bahagian uluhiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang huraian uluhiyah, huraian al-uluhiyah. Apa maksud al-uluhiyah? Adalah al-uluhiyah itu artinya ketuhanan. Uluhiyah ni ilah, ilah. Okey, daripada perkataan ilah tu uluhiyah, iaitu maksud ketuhanan. Maknanya, apa makna daripada uluhiyah ni? Kaya Tuhan daripada tiap-tiap yang lain dan berkehendak tiap-tiap yang lain kepadanya Tuhan. Jadi masuk ketuhanan ni kita sebut kita ada rasa bertuhan. Apa dia? Biar ada rasa bahawa Tuhan tu kaya, bahawa kita ni berhajat kepada Tuhan. Tu rasa bertuhan. Rasa ada uluhiyah. Baik, maknanya kita hidup mesti ingat ke Tuhan. Ingat macam mana? Kita ingat Tuhan ni yang dia ni kaya daripada tiap-tiap sesuatu dan tiap-tiap sesuatu ni berhajat kepada Tuhan yang ada. Itu masuk ketuhanan al-uluhiyah. Baik. Daripada kenyataan ini terbahagi pula sifat 20 dengan iktibar jumlah kepada dua bahagi. Jadi daripada kenyataan bahawa Tuhan ni maha kaya dan yang lain berhajat kepada Tuhan,
Jadi di sini kalau kita combinekan antara sifat 20 yang kita belajar, ada dua bahagian. Faham tuan-tuan? Ni antara orang panggil bidang yang dipelopori oleh Imam As-Sunusi. Perbincangan ni bukan bidang lah. Perbincangan ni dipelopori ataupun diasaskan oleh Imam As-Sanusi. Daripada 20 sifat yang kita belajar, lepas tu diserat dengan konsep ketuhanan yang ada, maka dia ada dua bahagian. Maknanya ada sifat yang termasuk dalam yang bahagian yang pertama, ada sifat yang masuk dalam bahagian yang kedua. Apa dia? Kita bincang insya-Allah. Baik, yang pertama, istighna'an kulli ma siwa. Okey, daripada uluhiyah ni ada dua. Pertama iaitu istighna'an kulli ma siwa, iaitu kaya Allah Taala ni daripada tiap-tiap yang lain. Itu pertama. Yang kedua, iftiqarun ilaihi kullu ma siwa, iaitu berhajat atau berkehendak tiap-tiap yang lain kepadanya Allah. Jadi ada kaya, ada fakir. Istighna tu ghani, kaya. Iftiqar tu maknanya fakir, berkehendak, berhajat. Jadi kita kena faham konsep kaya dengan konsep fakir. Lawang pada kaya, fakir. Lawang pada fakir, kaya. Jadi apa maksud kaya? Kaya ni dia dah ada banyak dah, cukup dah, dah berharap langsung dah orang bantuan orang lain. Dah pitih banyak tu kita panggil orang tu orang kaya. Sebab pitih banyak, dia berharap pun orang bagi pitih ke dia, sebab dia cukup makan dah. Dia boleh beli apa saja yang dia nak, tu yang dinamakan sebagai orang kaya. Jadi kalau kita rasa tak berharap bantuan orang dah, kita boleh hidup sendiri, benarnya kita kaya dah. Tak mestinya kalau kaya tu mesti jutawan. Tak semestinya kalau kaya tu mestilah orang dalam ranking 10 terkaya Malaysia baru nama kaya. Tak. Kita tak berhajat kepada orang tu makan kita cukup, belanja cukup, pendidikan tak tala, hutang pun beres, tak ada masalah. Kaya tu. Biar basikal buruk pun. Cara kampung dulu kan. Basikal buruk je, mana ada motorkar, mana ada kereta. Tapi tanah 18 hektar. Tu kampung tu saja. Kampung seberang ada 20 hektar. Tu baru harta dalam negeri. Tak harta luar negeri lagi, isketan bola. Banyak lagi. Contohnya. Jadi dia banyak dah bitih. Nampak macam miskin tapi benarnya kaya. Sebab dia tak berhajat kepada bantuan orang dah. Itu maksud dia kaya. Lawan dia fakir. Fakir ni kalau orang tak tolong, tak cukup makan dia, memang dia berhajat kepada bantuan orang. Sebab tu fakir ni kita kena bantu dia, sebab dia berhajat kepada bantuan kita. Kalau kita tak bantu dia, tak cukup makan dia. Contoh, maknanya dia pendapatan dia 1000 sebulan, tapi dah bini 4 orang, anak 24 orang. Contoh, mana dah 1000 sebulan, maknanya nak makan cukup barang asas anak dia, dia perlukan lebih kurang dalam 3000 sebulan. Contohnya 1000 tak padang, nak tanggung belaka tu. Mesti orang puan kata, dah apa nikah ramah, tu rezeki dia tu. Contoh, jangan petikar lah. Bini dia paksa, dia nak ke mana? Bini paksa suruh nikah ramah. Contohnya lah. Jadi nak ceritanya, isi rumah dia perlukan 3000 sebulan baru cukup. Tapi tak dapat duit gaji 1000 sebulan sahaja. 2000 lagi kalau tak ada bantuan, maknanya akan kebulu. Maknanya akan berhutang, akan jadi mudarat. Faham? Jadi ini orang ni dinamakan sebagai orang fakir. Orang yang berhajat kepada bantuan orang. Itu orang fakir. Fakir miskin. Fakir miskin sebab dia berhajat pada bantuan orang. Maka orang macam ni memang orang kaya kena tolong. Sebab orang kaya, orang ni memang kalau tidak dibantu, dia akan jadi mudarat diri dia. Dia akan kering, mati, kebulu dalam keadaan yang dalam keadaan yang tak terurus contohnya. Maka ni orang fakir. Baik, jadi kenapa dinamakan kaya, kenapa dinamakan fakir? Itu dalam perkataan bahasa Arab lah kaedah dia. Jadi orang kaya ni maknanya dia ni tak harap orang lain dah. Fakir ialah dia berharap kepada yang lain. Maka tuan-tuan mati Allah sekalian, jadi Tuhan ni dia wal ghani. Allah Taala ni maha kaya.
Bermakna Tuhan ni dia mestilah konsep ketuhanan ni ketuhanan mestilah dia ni kaya daripada yang lain. Maknanya dia tidak berharap kepada apa-apa pun. Tak berharap kepada makhluk, tak berharap kepada arash untuk dia duduk, untuk dia bersemayam, tak harap kepada syurga, tak harap kepada neraka, tak harap kepada manusia untuk ibadat kepada dia, tidak berharap kepada langit untuk dia naik turun, tak berharap kepada manusia untuk jadi khalifah, tak berharap kepada nabi untuk sampaikan risalah, tak dia berharap. Sebab dia maha kaya. Maka kalau orang tu beribadat, maka Tuhan tak berharap dengan ibadat dia. Macam orang tu dia derhaka pada Tuhan, dia buat maksiat seumur hidup, tak beri mudarat pun kepada Tuhan. Sebab Tuhan tak berhajat pun untuk dia taat. Tuhan tak berhajat untuk dia tidak buat maksiat. Faham tak? Sebab Tuhan tu maha kaya. Tu maknanya Tuhan. Kalau contoh kita tengok, apa lagi Tuhan yang disembah oleh manusia? Apa? Berhala contohnya. Berhala disembah oleh manusia, adakah layak kita panggil Tuhan? Tengok kan, konsep ketuhanan mesti dia kaya. Pertama, berhala kaya tak? Dia berhajat tak kepada yang lain? Jawab dia berhajat. Apa dia? Pertama, dia berhajat kepada orang nak ukir dia tu, orang nak buat dia tu. Maknanya dia tak boleh ada diri, dia berhajat kepada orang untuk dia buat. Maka awal-awal lagi bukan Tuhan dah. Itu kata kalau wakil cerdik tak akan sembah berhala, tuan-tuan. Melainkan dia degil nak sembah juga. Tu degil bukan sebab tak cerdik. Sebab tu Nabi Ibrahim dia boleh buat dalam logik itu. Bukan saya hak pecah semua ni. Ni hak besar kali Qala kabirum hadza fasaluhum in kanu yantikun. Tanya dia lah, dia boleh cakap. Bermakna Tuhan-Tuhan yang dihancurkan tu berhajat dalam dengan perlindungan. Yang besar sekali pun orang berfikir tak logik, dia tak boleh nak buat apa-apa nak melindungi diri dan sebagainya, tak boleh nak defend diri dan sebagainya. Tanyalah. Dan kalau dia boleh cakap, Nabi Ibrahim kata, jadi di sini nak bercakap pun tak boleh, pun berhajat kepada orang defend dia, orang yang bercakap untuk dia. Tuan-tuan dan Allah sekalian, maknanya berhala ni berhajat kepada yang lain, dia tidak kaya. Faham tak? Bermakna dia ni tak layak jadi Tuhan. Itu panggil uluhiyah. Konsep ketuhanan mestilah dia maha kaya, dia tak berhajat kepada yang lain. Jadi berhala yang disembah pun dah dikira sebagai tak cukup syarat ketuhanan, tak termasuk dalam konsep ketuhanan, maka dia bukan Tuhan. Mudah cerita. Ada orang mengaku Tuhan, contohnya kerajaan langit lah apa dan sebagainya, dia makan nasi tak? Kalau dia makan nasi, dia berharap kepada nasi untuk dia kenyang dan dia hidup, maka dia berharap kepada benda lain. Maka konsep ketuhanan, dia tak berharap dia kaya dah, tak payah makan pun tak apa, tapi dia berharapkan nasi. Maknanya dia bukan Tuhan. Nikah dia, nikah berharap kepada isteri. Kalau berharap kepada isteri, maknanya dia tak kaya lah. Dia berhajat kepada ada isteri, berkahwin. Maknanya dia bukan Tuhan. Sebab konsep ketuhanan mesti dia kaya. Dia tidak berharap kepada apa-apa selain daripada diri dia. Betul ke tidak? Itu pertama. Okay. Yang kedua, iftiqarun ilaihi kullu ma siwah, maknanya yang lain mesti berhajat kepada dia. Ini dua benda kan. Pertama, maha kaya, yang mana yang tidak berhajat kepada yang lain, tidak bergantung kepada yang lain. Dan yang keduanya, mestilah yang lain itu bergantung ke dia. Contohnya kita tak? Kita adakah kita Tuhan? Tak, kita makhluk. Jadi kita ni makhluk, kita berhajat kepada rezeki yang Tuhan bagi. Berhajat lah. Mana kita sentiasa berhajat kepada Tuhan. Faham tak? Ni elektrik pun berhajat kepada siapa yang cipta elektrik. Siapa yang memberikan otak untuk cipta kipas elektrik, lampu dan sebagainya ni. Masjid ni berharap kepada yang mencipta dia, yang mengadakan dia, batu-batu simi-simi daripada alam. Alam ni siapa cipta? Jadi tuan-tuan baca Allah sekalian, alam ni berhajat kepada yang menjadikan dia. Maka mestilah alam ini ada bertuhan. Ni gitu. Mestilah alam ni ada Tuhan, sebab dia berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan ni mestilah dia adalah satu
sesuatu yang memang makhluk berharap kepada dia. Tak ada dia, tak ada lah makhluk. Tak ada dia, tak ada lah alam ini. Tak ada dia, tak ada lah rezeki kita. Tak ada Tuhan ni, tak ada lah kita. Tak ada lah makanan kita. Tak ada lah kehidupan kita. Tak ada roh, tak ada apa-apa pun kalau tak ada Tuhan. Jadi kenapa? Kerana kita berharap kepada Tuhan. Maka Tuhan ni satu lagi mesti konsep ketuhanan, satu lagi mesti yang lain berhajat kepada dia. Jadi dua lah. Pertama, Tuhan Maha Kaya yang tidak berhajat kepada yang lain, dan yang lain berhajat kepada dia. Itu Tuhan. Faham tuan-tuan? Contoh, kalau ada orang ngaku Tuhan, contohlah kita bagi. Pertama, dia tu kaya tak? Tak, dia berharap kepada orang lain. Bukan Tuhan dah se. Yang kedua pula, adakah semua benda berhajat kepada dia? Tak. Maka dia bukan Tuhan. Contohnya benda legenda Yunani lah. Dia ada Zeus, dia ada Hercules, dia ada Zeus, dia ada Hades, dia ada Poseidon, dia ada apa-apa nama tak tahu, dia Tuhan-Tuhan Yunani. Contoh Zeus lah, bapak dia. Okey, Zeus ni orang Yunani, orang Greek anggap dia adalah Tuhan. Okey, baik. Zeus ni dia berhajat tak kepada yang lain? Jawab dia berhajat. Sebab dalam legenda Zeus ni dikhianati. Jadi dia berharap kepada ketaatan daripada makhluk dan juga ketaatan daripada dewa-dewa yang lain. Faham tak? Dia berhajat. Dia pun adalah dengan tubuh badan, dengan rupa, dengan jisim, berhajat kepada jisim untuk dia itu ada wujud. Berhajat juga. Dia ada di mana? Di kayangan. Dia berhajat kepada kayangan untuk dia duduk. Maka pertama, dia dah tidak kaya dah sebab dia berhajat. Yang kedua, adakah makhluk di bumi ni berhajat kepada Zeus? Tak kok. Langit tak berhajat kepada dia. Malaikat tak berhajat kepada dia. Dewa lain pun tak berhajat kepada dia. Kan dia balahkan apa Clash of Titan kan? Titan ni Tuhan-Tuhan Greek lah, Tuhan-Tuhan Yunani kan? Dia balah sama dia. Bermakna dia bukan Maha Kaya dan yang lain pun tak berhajat kepada dia, maka malah mengkhianati dia. Bermakna dia ini bukan Tuhan. Zeus bukan Tuhan. Hercules, Heracles pun bukan Tuhan. Hades bukan Tuhan. Dewa pun bukan Tuhan. Sebab apa? Tak cukup konsep ketuhanan. Pertama Maha Kaya, yang kedua yang lain berhajat kepada dia. Faham tak? Jadi tuan-tuan berkata Allah sekalian, bila kita kata Tuhan dan kita sembah Tuhan, Tuhan kita mesti ada dua tu, iaitu Maha Kaya dan yang juga berhajat yang lain kepada Tuhan. Itulah Tuhan yang kita sembah. Tidak lain tak bukan siapa lagi? Allah Ta'ala. Jadi itu yang kita belajar sifat 20 tu. Maka tuan-tuan berkata Allah sekalian, dalam dua bahagian, istighna an kulli ma siwah, iaitu Maha Kaya Tuhan daripada tiap-tiap yang lain, dan juga iftiqarun ilaihi kullu ma siwah, iaitu yang lain berhajat kepada Tuhan. Jadi dua perkara tu. Lepas tu kita orang panggil, kita cuba hubungkan dengan 20 sifat yang kita belajar, 20 sifat wajib yang kita belajar. Maka jadi dua bahagian. Maka di sini lazim daripada makna uluhiyah itu, tiada yang kaya melainkan Allah yang kaya. Jadi makna uluhiyah yang pertama, tak ada yang lain yang kaya melainkan Allah Ta'ala je Maha Kaya tu. Dalam Quran sebut wal ghani lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dialah yang Maha Kaya, bagi dialah milik dialah langit, segala langit dan segala petala bumi. Iaitu yang kaya daripada tiap-tiap yang lain, lagi berkehendak. Yang kedua pula, pertama dia kaya. Kaya Tuhan ni lah, Maha Kaya daripada tiap-tiap sesuatu, pertama. Yang kedua, berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap yang lain. Yang lain berhajat kepada dia. Itu masuk istighna dengan iftiqarun ilaihi tu. Kullu ma siwah. Yang demikian sabitlah makna la ilaha illallah itu, tiada yang kaya daripada tiap-tiap yang lainnya dan yang berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap yang lain melainkan Allah Ta'ala. Faham dah tuan-tuan dah? Maknanya gini, bila kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan
melainkan Allah Ta'ala. Okey. Tu kalau rekah terjemahan orang sekarang. Terjemah orang dulu kan gitu. Orang dulu terjemah mana? Orang dulu terjemah tiada Tuhan yang layak disembah sebenar-benarnya melainkan Allah. Tu tak terjemah orang dulu. Dah hak mana betul? Hak dulu apa betul? Itu terjemahan yang disebut dalam kitab-kitab akidah. La ilaha illallah, la ilaha tiada. Tiada la ilaha, tiada Tuhan. Tuhan dia, Tuhan kan banyak. Matahari pun orang anggap Tuhan, pokok pun orang anggap Tuhan, lembu orang anggap Tuhan, kambing, biri, wahnya pun orang anggap Tuhan. Apa lagi? Berhala pun orang anggap Tuhan, langit pun anggap Tuhan, bintang pun anggap Tuhan, manusia pun orang anggap Tuhan. Jadi banyak. Tapi yang dimaksudkan ini tiada ada Tuhan dia. Yang layak disembah, la ma'budah bihaqqin. Tidak ada Tuhan yang layak disembah sebenar-benarnya. Apa kena ada layak disembah? Sebab berhala tak layak. Sebab dia tak kaya. Matahari tak kaya sebab sekejap ada, sekejap tak ada. Tuhan tak gitu. Tuhan kena sentiasa ada. Kalau dia tak ada, alang ni tak ada lah. Okey, sembah benda manusia. Lagi dah kau cetan dengan beroknya, dengan semeliknya, dengan nyakitnya. Lagi dah layak jadi Tuhan untuk disembah. Apalagi pokok. Pokok lagi lah dak nyawa kita terbang pokok. Apa nak pergi minta dengan pokoknya? Nak sembah jin. Jin pun apa nama harap kepada manusia sebagai khalifah. Betul tak? Jadi nak sembah siapa? Sembah batu, berhala. Berhala boleh buat benda. Jadi itu kategori Tuhan-Tuhan yang tak layak disembah. Maksudnya kalau kita la ilaha illallah, tiada Tuhan. Tuhan mana? Tuhan yang Tuhan ada tapi Tuhan tak layak. Banyak Tuhan tak layak. Berhala, manusia, matahari, bulan, bintang, langit, pokok, apa-apalah. Tu Tuhan juga. Tapi Tuhan tu tidak layak disembah sebenar-benarnya. Faham tak? Dan siapa? Melainkan Allah. Sebab tu terjemah orang dulu, tiada Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Itu terjemah orang dulu. Sebab dia kira takdir maksud sebenar daripada la ilaha illallah. Ada ngerti? Ada faham? Tu orang dulu terjemah, dia terjemah dengan takdir maksud sebenar. Kita la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Rekah dia gitulah. Tapi apa intipati dia? Apa yang maksud tiada Tuhan tu? Kalau Tuhan kan banyak. Nak khabar di sini Tuhan yang berhak disembah. Tuhan yang tak layak disembah kita tutup tepi dah. Kita nafi lama dah. Dia bukan Tuhan. Walaupun orang kat Tuhan, dia bukan Tuhan yang layak disembah. Tuhan tapi tak layak disembah. Okey. Mana ada tak Tuhan yang tidak layak disembah? Tak ada. Melainkan Allah. Tu cara nak faham. Tu nak cara faham la ilaha illallah. Maka dalam la ilaha illallah ni adalah konsep ilahi uluhiyah ni. Konsep ketuhanan yang kita faham. Dah yang layak disembah mana pula? Guana pula ustaz kata layak disembah. Buat apa pula berhala tak layak disembahnya? Buat apa pokok tak layak disembahnya? Manusia yang mengaku Tuhan ramai kan? Apa tak layak disembahnya? Apa ciri-ciri yang mana dia tak layak disembah? Dan apa ciri-ciri yang layak disembah? Siapa boleh tenafikan yang layak yang tak layak tu? Ciri-ciri dia ialah Tuhan yang layak disembah mestilah dia maha kaya dan yang lain berhajat kepada dia. Ciri-ciri itu kena ada pada Tuhan baru layak disembah. Berhala ada? Tak, dia tak kaya. Manusia lagilah tak kaya. Pokok lagilah tak benda. Apa lagi? Matahari, bulan tak berhajat kepada dia. Dia pun berhajat kepada yang lain tak kaya. Orang tak berhajat pun pada dia. Jin lagilah orang tak berhajat kepada dia. Apa lagi? Yang disebut-sebut tadi semua dia tidak kaya dan orang yang lain tidak berhajat kepada dia. Maka ciri-ciri itu tak ada pada dia yang layak dipanggil sebagai Tuhan. Maka tidak layak disembah. Dan siapa hak adanya? Illallah. Allah Ta'ala aja yang ada dua ciri. Iaitu dia layak disembah, dia ada sifat pertamanya maha kaya yang tidak berhajat kepada mana-mana, dan yang kedua yang lain berhajat kepada dia. Siapa? Allah Ta'ala satu je. Faham tak tu? Tu masuk
uluhiyah hak sebenar. Tu masuk ketuhanan yang sebenar. Jadi di sini jadilah makna la ilaha illallah ini, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya, la ma'buda bihaqqin, illa melainkan Allah Ta'ala, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Ta'ala, yang melazimkan sifat ketuhanan, sifat uluhiyah. Maknanya Allah Ta'ala ni dia ada dua, kaya, maha kaya yang tidak berhajat kepada yang lain, dan juga yang lain berhajat kepada dia. Allah Ta'ala satu je, Allah Ta'ala sahaja yang ada sifat ketuhanan. Maka kita nafi dah orang lain dah, maka kita beriman sebab Allah Ta'ala lah Tuhan yang layak sekali. Faham dah? Muslimin rahmati Allah sekalian. Itu baru jilira sebut la ilaha illallah. Jilira rasa tu bila sebut la ilaha illallah. Nafi habis Tuhan-Tuhan yang ada yang tak layak disembah, nafi habis. Kita ada akui mana-mana Tuhan yang tak layak sembah sebab dia bukan, tidak ada sifat ketuhanan pada dia. Faham tak? Lepas tu kita boleh debat, kita boleh dialog. Apa maksud berhala? Apa berhala boleh buat? Apa ciri-ciri Tuhan yang ketuhanan yang ada pada berhala? Contohnya, dia nak jawab dia tak jawab. Sebab memang dia akui bahawa berhala yang disembah ialah berhala yang tidak ada ciri ketuhanan. Dan yang disembah sebab itulah yang disebut oleh abaunal awwalun, oleh ayah-ayah, datuk nenek moyang kami yang dulu-dulu. Bermakna kalau ikut sebenar, ya pun dak akui ketuhanan berhala, tapi dah sebab duk datuk nenek moyang kami sembah, kami ikut jelah. Jadi di sini bukan dia akal, dia degil, dia terikut-ikut. Hak tu yang jadi, yang bila mari syariat dia degil, bukan dia dak percaya ke syariat. Kadang-kadang dia percaya ke Tuhan, tapi dia degil, dia tak ambuh juga. Dah nak buat mana? Macam orang lah, macam orang. Ada tak contoh kita sebutlah, tak mau memburukkan, tapi kita bagi contoh. Ada tak ustaz ada sembahyang? Ada tak? Ada. Dia ustaz, dia ngajar agama, ada orang hidup sembahyang? Ada? Kita tak nafikan, tapi ada lah, 100 juta mungkin. Okey. Apa dia tak sembahyang? Dia tak tahu ke sembahyang itu wajib? Tahu. Dia ngajar, dia suruh orang sembahyang. Dia apa dia tak sembahyang? Sebab apa dia tak sembahyang? Sebab dia degil. Dia tak boleh sembahyang. Dan orang dia tak boleh sembahyang. Contohnya lah, bukan dia tak tahu sembahyang, dia tahu lebih pada orang ni, tapi dah dia tak boleh sembahyang. Bermakna ada golongan manusia ni bukan tak tahu, dia tahu dan dia akui, tapi dia degil. Bila kata sembah berhala sebab apa? Sebab itu ialah yang dibuat, diamalkan oleh nenek moyang kami. Dah kan kami nak langgar. Dah kalau tanya dia balik, dah percaya tak dia Tuhan? Cuba jelaskan apa aspek ketuhanan yang ada pada berhala. Tak dia jawab. Sebab dia pun tak nak jawab bahawa kenapa disembah berhala. Kenapa disembah berhala, dia pun tak nak jawab. Dah dia buat tu hanya adalah ikutan daripada orang dulu-dulu. Orang dulu-dulu. Baik. Jelas tuan-tuan dan puan-puan sekalian dah. Maka di sini kita hak dulu ada betul, hak dulu ada salah. Jadi kalaulah benda tujuh zahir salah, orang tu sembah berhala, takkan kita nak sembah berhala dan keadaan kita dah akui bahawa tu berhala Tuhan, takkan kita nak sembah juga. Contoh kalau sembah binatang kita mana lebih baik? Ada orang bertuhankan binatang, ada kan? Okay, sebab ni live tak boleh sebut lah, takut mengganggu sensitivity. Contohnya kan jadi susah, tapi faham-faham lah. Ada tak orang sembah binatang? Ada. Dan binatang dengan manusia, mana lebih baik? Baik manusia ada akal, betul tak? Ke binatang lebih baik? Binatang lebih baik macam mana? Kalau binatang lebih baik, baik dia yang buat dapat projek KLCC. Baik dia dapat projek buat airport, buat bandaraya, buat jambatan, drawbridge. Sebab dia bijak dari kita, dah manusia lebih baik. Yang manusia ni ada akal, binatang tak ada akal. Dan yang pergi sembah binatang sebab apa? Contohnya, dah biasanya orang yang menyembah
akan menyembah suatu yang lebih hebat daripada yang disembah. Betul tak? Dah pergi sembah binatang sebab apa? Hebat ke binatang tu siapa? Manusia ni hak hebat ni sembah binatang tu. Maknanya siapa lebih baik ke ni? Faham tak kaedah? Kaedah yang disembah lebih baik daripada penyembah. Jadi sekarang ni kalau manusia sembah binatang, bermakna binatang lebih baik daripada manusia. Gitu. Siapa yang sembah gitulah mungkin diakui. Kita awal-awal kita tolak akal fikiran kita, awal-awal kita tolak bahawa dah kalau Tuhan mestilah dia ni hebat. Mesti dia power sebab dia cipta alam ni. Dia boleh cipta alam ni tuan-tuan, dia layak jadi Tuhan. Dan dia tak harap kepada siapa-siapa dan yang lain berharap kepada dia. Itu baru Tuhan sebenar. Jadi yang tetap menyembah dengan Tuhan yang tidak layak ni bukan sebab tak tahu, kadang-kadang dia tahu. Macam kita sebutlah, dia degil. Kita tuan-tuan, hak jauh Nabi pun percaya ke Tuhan, betul tak? Dah orang kafir Quraisy yang duduk sekali dengan Nabi, lagilah ria mukjizat. Lagilah nampak jelas akhlak Nabi, percakapan Nabi, wahyu turun direct. Al-Quran dibacakan dengan sebaik-baik bahasa dan lahjah ketika itu. Tak percaya juga. Mana Nabi dakwah ke? Tak ada degil. Nabi siapa komen? Dah. Cuma orang tu degil, nak terima tak mau terima. Ahli kitab bukan dok. Percaya ke Nabi, bukan dok percaya ke Tuhan. Dalam Taurat sendiri pun ada sebut pasal kenabian agama Islam, Nabi akhir zaman. Tapi sebab apa nak mahu masuk Islam kok? Sebab degil tak mahu juga terima Nabi Muhammad sebab bangsa Arab. Dia nak awak-awak dia juga. Dia nak mestilah Nabi akhir zaman ialah orang Yahudi. Degil dia. Mari Nabi Muhammad memang dia akui Quran tu betul. Apa yang ciri-ciri yang Nabi akhir zaman yang disebut dalam kitab Taurat, kitab-kitab dulu ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak percaya ke? Percaya. Tak percayanya dia aling kepada kita. Dia aling lagi pada kita tuan-tuan. Banyak lagi kita yang ngaji ya apa. Tapi degil. Tu kata. Jadi tuan-tuan, baik, kita kembali konsep ketuhanan kita maknanya kita bila kita nak menyembah sesuatu, kita nak menyembah Tuhan, maka pastikan Tuhan tu layak disembah. Tak kira siapa-siapa pun. Maka tengok kita sembah siapa? Allah Taala. Allah Taala Maha Kaya. Maha Kaya. Yang lain berhajat kepada Allah Taala. Berhajat. Maka layak disembah dan itu Tuhan yang kita sembah. Tu la ilaha illallah. Okey, lepas tu kita tak sembah lembu, kita tak sembah kambing, kita tak sembah matahari, kita tak sembah langit, tak sembah bumi, tak sembah pokok, tak sembah gunung, tak sembah. Okey, berhala tak sembah sebab tak layak, tak ada ciri-ciri ketuhanan pada benda-benda tu. Yang ada ciri-ciri ketuhanan saja pada Allah Taala. Tu panggil konsep uluhiyah. Faham tuan-tuan tu kaedah ataupun tu yang sebab kita belajar akidah ni tuan-tuan. Maka kata pengarang lagi, maka segala makna aqaidul iman, akidah iman, pegangan-pegangan akidah ni, kepegangan dalam hati ni terkandung di dalam makna kalimah la ilaha illallah. Okey. Kerana makna la ilaha illallah itu iaitu tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah yang melazimkan bersifat istighna an kulli ma siwah wa muftakirun ilaihi, yang mewajibkan baginya sebelah sifat istighna dan 9 sifat iftikar ilaihi. Faham tuan-tuan? Jadi kita sebut la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah, yang bertiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Ta'ala. Jadi Tuhan yang kita sembah ni mesti ada 2 ciri kan. Yang pertama dia Maha Kaya, yang kedua dia berhajat yang lain kepada dia. Lepas tu kita belajar, kita sifat 20 yang kita belajar ni tuan-tuan, dia masuk mana? Dia masuk dalam 2 bahagian ni lah. Jadi 20 sifat yang kita belajar, sebelah termasuk dalam istighna
Dan yang 9 lagi masuk dalam iftiqaru ilaih. Faham? Mana pula? Nanti kita akan sebut insya-Allah, sabar dulu. Nak ceritanya macam mana dua ciri tadi, dua bahagian tadi nak tally, nak siku dengan sifat 20. Sebab kita belajar sifat 20, tiba-tiba kita belajar iftiqar ilahi dengan istighna'an kulli masiwah tadi. Orang nesa kan? Nak siku kan ni? Dah kan belajar asing-asing. Dah belajar asing-asing. Nak khabar sekali ni. Macam kita belajar matematik. Kalau rendah, kalau menengah. Lepas pada PMR, kata 4, kata 5, belajar fizik. Kita belajar fizik. Jadi fizik lain ke fizik dengan matematik lain tak Sebab kita dah asal belajar matematik lama. Berapa tahun? 6 tahun kalau rendah, 3 tahun kalau menengah, 9 tahun belajar matematik biasa. Tiba-tiba lepas pada PMR belajar fizik. Apa pula belajar matematik jugalah. Sebab dah kita belajar 9 tahun dah matematik. Jawab gini, apa yang kita belajar dalam fizik itu ialah benda yang kita belajar matematik 9 tahun tu Cuma dia combine masuk siku dalam tu cara pengiraan fizik. Contohnya lah, kita juga sains. Kita belajar sains dari Jopak, belajar 1 dah belajar lagi sains dulu zaman kita, zaman sekarang saya tak tahulah. Belajar 4 baru belajar sains, ilmu alam. Ilmu alam dulu. Lepas tu jam 5, jam 6, kemudian 1, 2, 3, tu ambil PMR pula. Lepas tu dalam tu bagi pula sains tuling. Biologi dan sebagainya. Dan biologi lain ke? Sains yang kita belajar tu lain, tak lebih kurang je dalam tu. Cuma diabsorb. Perkiraan dia sekali. Kata tuan-tuan mata Allah sekalian, sebelum ni kita belajar sifat 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Tiba-tiba bagi 2 pula la ilaha illallah. Guna pula ni la ilaha illallah lain ke? 20 sifat tu lain ke? Guna? Jawab dia, 20 sifat tu ada dalam la ilaha illallah. Bila kita belajar 20 sifat yang tu, sifat ketuhanan tu, maknanya kita mengakui la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah tu dalam tu ada 2 bahagian. Hak 20 sifat tu termasuk 2 bahagian dia. Iaitu yang maha kaya tadi, dan yang kedua berhajat yang lain kepada Allah Ta'ala. Jadi 20 sifat tu masuk dalam la ilaha illallah. Termasuk dalam la ilaha illallah. La ilaha illallah tu ada 2 benda. Faham? Contoh sebut kita sebut tiada Tuhan yang layak disembah, yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah Ta'ala. Betul kan? Jadi dalam la ilaha illallah tu maknanya ketuhanan yang layak disembah siapa? Ketuhanan yang layak disembah apa? Iaitu pertamanya mestilah dia maha kaya daripada setiap sesuatu. Pertama. Yang keduanya mestilah yang lain berhajat kepada dia. Betul kan? Itu la ilaha illallah. Lepas tu 20 tadi, belajar 20 tu kita masuk dalam la ilaha illallah, maka istighna tadi maha kaya tadi ada 11 sifat. Daripada 20 sifat tadi kan? Baki 9. 9 adalah kategori muftakirun ilaih, iftikar ilahi kullu ma siwah. Jadi apa sifat-sifat tersebut? Sifat istighna ni ada di sebelah. Apa dia? Sifat iftikar ilahi ni ada 9. Apa dia? Ia pecah ia bagi. Faham tuan-tuan jelas. Barulah bila belajar tu, barulah bila kita baca, kita mengucap la ilaha illallah. Dalam hati kita 20 sifat. Dalam hati kita tu 20 sifat mengalir. Dalam hati kita 20 sifat tu. Ataupun 2 tadi lah. Dalam hati kita mengalir bahawa Tuhan maha kaya, yang lain berhajat pada Tuhan. Baru la ilaha illallah. Faham tuan-tuan? Banyak-banyaklah mengucap. Dan bila mengucap tu sera sikit. Sera dalam hati. Sera masuk dalam hati kita. Pegang dalam hati insya-Allah. Sebab tu orang panjang kadang-kadang la ilaha. Maksud tu dia nak buang mana-mana Tuhan ada ayat. La ilaha illallah. Maksud Allah tu maknanya dalam tu ada 20 sifat, iaitu Allah Ta'ala maha kaya dan juga Allah Ta'ala sahaja yang berhajat segala benda kepada dia. La ilaha illallah. Bukan buat lagu tu. Sebut tu nak biar sera, faham nak sera. Oh sedap ustaz tak tarik dia. Jawab ke tu ustaz?
ke Taranum Bayati. Macam tu. Bukan nak lagu, kita nak seru. La ilaha illallah. Habis masuk dalam. Seru dalam hati bahawa yang lain tak layak. Allah Ta'ala saja yang maha kaya dan yang lain berhajat kepada Allah Ta'ala sahaja. Baru tu. Tu baru bila ngaji akidah ni dia seru dalam hati tu. Kuat iman insya-Allah. Kalau Syekh Mustafa An-Nadawi dia ajar masa sebut la ilaha illallah tu kan. Biar kita niat la ilaha illallah kan hati kan belah kiri. Okey. Kan biasa kan orang tahlil kan gini kan. Ilajak dah kita ni. Ada lagi tak? Sikit lagi lah. Masa la ilaha illallah. La ilaha illallah. Masa kiri kanan tu la ilaha tu buang belaka mana-mana Tuhan dah layak. Biasa kan. La ilaha illallah. Allah tu biar rasa, biar dia masuk dalam hati. Kita bayang sendiri, kita menjelaskan diri Allah masuk dalam hati. Cek kaedah dia. Lama-lama dia mari zuk, dia mari orang panggil tu zikir, tu ingat Tuhan. Buang belaka. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Biasa masuk. Allah masuk ke dalam hati. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bukan gerak saja, bukan nak nari, bukan kita nak main, bukan nasib maknanya dengan pergerakan sekali kita nafi. Cara kita isyarat cara kita nafi. Enak tak ni rokok? Nak ayat hitung dengan syarat sekali. Tambuh. Dah mulut tak apa dah. Sungguhnya tolak dengan tangan-tangan. Faham tak? Mana tambuhnya kita. Tapi bila la ilaha nak nafi ke Tuhan tu mulut saja. Kalau sungguh dengan pergerakan sekali lah. La ilaha illallah. Gitu. Okey. Tu kaedah dia lah insya-Allah. Lama-lama tu hati kuat. Kurang-kurang insya-Allah keagak-agak dalam hati ni Allah Ta'ala bersihkan. Jadi yang ada hanya Tuhan saja insya-Allah. Mudah-mudahan beramal tu banyakkan zikir. Wallahu Ta'ala a'lam wa alam. Kita akan sambung pada pertemuan akan datang insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.